Beres tak? Dah tekan dah. Kira aja, bawa dong. Kakak makan nasi di sana. Makan nasi ayam di sana. Bismillah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berbahagia Ambil beg ni. Dr. Muhammad Duit semua dah meninggal ni apa-apa. Timbalan Naib Chancellor Akademik Antarabangsa UiTM. Yang dihormati Ustaz Muhammad Ashraf bin Sulaiman, Daerah Syarikat Islam. Nanti tengok handset juga, takut tak dengar ke apa. Nasihat Badan Dakwah dan Manhaj. Yang berbahagia Saudara Muhammad Lutfi bin Said Husin, Presiden Badan UiTM sesi 2012. Yang dilahirkan Ustaz Syahri bin Abdul Rahman, penyampai segmen Ibrah Ikin FM, juga selaku penceramah kita pada hari ini. Seterusnya pimpinan-pimpinan serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan izinnya dapatlah kita sama-sama pada malam ini, di mana insan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qal, "Ama riyadul jannah?" Qala, "Ahilatul dzikr." Jika kalian melewati taman-taman syurga, maka berhentilah. Mereka bertanya, "Apakah taman syurga itu?" Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Halaqah dzikr," iaitu majlis ilmu. Riwayat Tirmizi. Tuan-tuan dan puan, sedang hari yang beriman, bagi memberkati majlis dan muharamat pada malam ini, kita buka majlis kita dengan Ummul Furqan. Al-Fatihah. InsyaAllah, hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan menghayati ceramah Tafakkur Ibrah Al-Quran 15 yang akan mengupas tajuk surah Al-Waqi'ah, iaitu realiti yang pasti. Tuan-tuan dan puan sudah hadir yang dimati sekalian, Tafakkur Ibrah Al-Quran tajuk pada ini hendaklah fokus mata dan telinga. Tiba masanya saat nanti dijemput anda ikan Ustaz meneruskan agenda kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Prof. Datuk Razali kan? Prof. Datuk Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang saya hormati, Profesor Datuk Razali, seluruh jawatankuasa, Ustaz Ashraf, dan seluruh jawatankuasa, penganjur daripada Pusat Islam UiTM, seterusnya tuan-tuan puan-puan ya, daripada dalam dan daripada luar UiTM yang sudi hadir, dan seterusnya adik-adik, siswa-siswi yang sudi untuk melapangkan masa bersama dengan Al-Quran, bersama dengan kalam Allah, bersama dengan kitab suci yang diturunkan untuk seluruh manusia sebagai panduan dan petunjuk. InsyaAllah pada malam ini kita akan mempunyai masa lebih kurang 1 jam lebih untuk bersama dengan Suratul Waqi'ah. Suratul Waqi'ah, surah yang mempunyai 96 ayat.
398 kalimah, 1703 huruf, dan lebih kurang 3 muka surat mushaf. Surah ini adalah surah yang ke-56. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkannya sebagai surah yang berada selepas surah Ar-Rahman. Adik-adik akan mendengar suratul Waqiah ini pada bulan Ramadan, biasanya pada malam yang ke-27, sekiranya imam membaca 30 juzuk Al-Quran dalam tarawih yang dikerjakan, kerana surah ini berada pada juzuk yang ke-27. Dan berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, ini adalah surah yang kedua selepas surah Hud yang telah menyebabkan Nabi beruban sallallahu alaihi wasallam telah muncul beberapa rambut putih, syayyabatni hudan wal waqi'ah wal mursalat, dan beberapa lagi surah lain. Jadi kedudukan suratul Waqiah di sisi Nabi sangat istimewa, kerana surah ini Nabi ada pengalaman peribadi dengan surah ini. Antaranya adalah kerana Nabi beruban kerana Al-Quran, kerana surah yang Nabi baca adalah surah-surah yang memaparkan babak yang menggerunkan. Semua sedia maklum, Al-Quran merakamkan jika kanak-kanak melihat kiamat, kanak-kanak itu akan beruban. Nabi SAW bila membaca surah mengenai kiamat, Nabi seperti melihat peristiwa tersebut SAW. Maka sebab itu Nabi beruban. Baiklah, untuk makluman, suratul Waqiah adalah surah yang ke-46 turun pada Nabi SAW. Dalam perjuangan dakwah Nabi di Mekah, lebih daripada 86 surah turun di Mekah. Pendek kata 2/3 Al-Quran turun di Mekah, atau turun sebelum hijrah Makkiyah. Ada berapa surah? Lebih daripada 86 surah turun sebelum Nabi berhijrah. Dan surah Al-Waqiah adalah surah yang ke-46 turun kepada Nabi di pertengahan perjuangan Nabi selama 13 tahun di Mekah. Tetapi dalam mushaf, ia adalah surah yang ke-56. Ya. Apa makna surah ini surah yang ke-46 berdasarkan turutan penurunan kepada Nabi? Ia bermakna sudah 45 cara Nabi mengajar mereka tentang kewujudan Allah dan kewujudan akhirat. Tetapi kesemua 45 cara itu kelihatannya tidak bersambut dan tidak dilayan, bahkan diperleceh oleh majoriti orang-orang Quraisy di Mekah. Satu hari nanti barangkali kamu jadi pensyarah. Adik-adik kat depan saya ni, barangkali satu hari nanti kamu akan jadi pensyarah. Kamu akan mengajar satu kelas tahun 1, semester 1. Tetapi pernah tak kamu mengajar kelas yang tak naik-naik kelas yang seterusnya? Duduk kelas yang sama, subjek yang sama selama 5 tahun, 6 tahun. Tak naik semester 2, tak naik semester 3. Duk mengulang subjek yang sama. Saya dulu pernah setahun belajar di Al-Azhar. Dia ada satu istilah i'adah. Kita kena ulang balik subjek yang gagal. Kalau saya pensyarah, saya tak ada mood nak mengajar. Kalau pelajar tu ambil balik subjek tu disebabkan gagal untuk skor subjek tu pada semester yang sepatutnya dia boleh lulus.
Jadi saya rasa pelajar yang ambil kali kedua subjek tu adalah pelajar yang tak bersungguh pada semester lepas. Tapi bayangkan anak murid yang tak naik tingkatan selama 5 tahun duduk kelas yang sama sahaja, duduk di kelas tingkatan 1 je, tak naik tingkatan 2 pun. Kerana mereka ini menunjukkan kebebalan mereka, menunjukkan mereka ni bukan jenis boleh dengar apa yang cikgu ajar. Tetapi perhatikan, Allah mendidik Rasul agar bersabar menghadapi anak-anak murid yang nakal-nakal ini. Ketua kelas Abu Jahal, timbalan ketua kelas Abu Lahab. Anda kena menghadap anak murid yang sama untuk 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Cikgu mana boleh bersabar? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar untuk bertenang dan bersabar menyantuni mereka. Nabi bukan mengajar cara yang sama dan membosankan. Nabi telah menggunakan 45 cara untuk mengajar, tetapi kelihatannya mereka tidak mahu mendengar. Jadi turunlah surah yang ke-46 sebagai teknik yang ke-46 untuk memujuk dan merayu mereka untuk percaya pada adanya akhirat. Tetapi ternyata tuan-tuan, suratul Waqiah pun tidak mengubah majoriti pemimpin-pemimpin Quraisy. Jadi ini nota untuk anda. Apa maksud surah yang ke-46 turun kepada Nabi selepas 45 surah, dan surah yang terkini turun kepada Nabi sebelum suratul Waqiah, kata para ulama adalah surah Taha. Ya. Baik. Tahukah anda macam mana suasana sirah semasa surah ini diturunkan? Macam mana suasana perjuangan Nabi semasa surah ini diturunkan? Bila kita mahu membaca Yasin malam Jumaat ataupun Suratul Kahfi malam Jumaat, ada baiknya kalau kita tanya para ulama, tanya Ustaz Ashraf, tanya sesiapa yang belajar tentang Quran, Ustaz, surah Yasin ni dia turun pada Nabi, waktu tu Nabi berada dalam keadaan macam mana? Kerana Quran tidak turun semasa Nabi, para sahabat bergoyang kaki, melepak tepi jalan. Tak ada. Quran bila turun, keadaan Nabi dan para sahabat adalah mereka menghadapi ujian yang berat, musibah yang sangat beban. Dan bila mereka seperti sesak nafas, Al-Quran seperti oksigen, memberikan kepada mereka bantuan pernafasan untuk lebih tenang bernafas dan kembali bertenaga dan berstamina untuk berdakwah. Sebab itu Quran 13 tahun. Walaupun anda boleh baca sebulan, tapi Quran 23 tahun. Quran bukan turun dalam tempoh 1 bulan. Anda boleh khatam dalam 1 bulan Ramadan, tapi Quran tidak turun dalam tempoh 1 bulan. Quran turun 23 tahun. Kenapa? Setiap surah turun ada ceritanya, ada masalah yang Nabi hadapi, ada soalan yang Nabi tak tahu nak jawab apa, ada psikologi yang menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Qutb rahimahullah, surah ini diturunkan raddan ala qaulati syakin fiha al-musyrikin billahi al-mukadzibin bil Quran. Syekh Qutb rahimahullah kata surah Waqiah ini turun ketika majoriti orang-orang Quraisy ragu kepada akhirat. Mereka tak percaya pada akhirat. Sedangkan dah 45 surah Nabi dah mengajar dengan 45 cara mengajar. Allah didik Nabi dengan 45 cara. Kita bila mengajar, bila murid tak dengar, murid tak skor, kita mudah menyalahkan murid. Kita tak baiki pendekatan kita. Tetapi Rasulullah dibentuk dan dididik oleh Allah dengan, kalau tak boleh surah yang ke-45, aku turunkan surah yang ke-46. Barangkali dengan cara yang berbeza mereka boleh mendengar, dengan balaghah yang berbeza mereka boleh mendengar. Jadi turunlah suratul Waqiah
Dan waktu itu orang-orang Quraisy berada dalam keadaan tak dengar langsung apa yang selama ini Nabi perjuangkan tentang Maliki Yaumiddin. Apa itu Maliki Yaumiddin? Inilah peranan suratul Waqiah menghuraikan Maliki Yaumiddin. Mereka menyatakan dengan nada perli sebagaimana disebut di dalam ayat 47 suratul Waqiah. Itulah ayat yang menunjukkan bagaimana suasana ketika surah ini diturunkan. Ayat 47 dan ayat 48. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka Quraisy seringkali berkata, dan mereka tak berhenti berkata, padahal Nabi dah sebut berkali-kali akhirat tu pasti berlaku. Tetapi mereka konsisten terus berkata, yaquluna, mereka terus menerus berkata, adakah lepas kita mati jadi debu, reput, bertukar jadi tanah, tulang kita sudah tidak nampak tulang, tulang telah bertukar jadi debu tanah. Macam mana ada seorang lelaki boleh kata kita akan bangkit balik lepas tu? Sungguh tak boleh digambarkan dengan fikiran apa yang lelaki itu kata. Dan kalau dia kata itu betul, lepas kita semua duduk dalam kubur, semua jadi tanah, semua jadi debu, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, semua confirm jadi debu. Apatah lagi datuk moyang kita yang mati 30, 40, 50 tahun lepas confirm jadi debu. Macam mana tu? Macam mana tu? Tak ada brain. Macam mana debu-debu tu bercantum balik, jadi tulang, jadi kulit, lepas tu boleh hidup balik? Macam mana tu? Kita tak ada nak percaya pada lelaki tu. Ini kata-kata Quraisy. Saya nak bagi anda faham ayat 47, 48 tu. Padahal Nabi ni dah bersabar menerangkan kepada mereka, ada benda kamu tak boleh untuk melihat depan mata bagaimana ia berlaku. Kamu kena percaya ia pasti berlaku. Itu namanya iman. Anda percaya walaupun tidak nampak. Maka suratul Waqiah turun untuk menjawab persoalan ini, iaitulah kepada mereka yang ragu kepada hari kebangkitan semula selepas kematian. So biar faham sirah di sebalik surah, supaya kita meletakkan surah itu pada tempatnya. Kemudian ayat 81 dan 82, ia juga menunjukkan sirah di sebalik surah ini. Perhatikan ayat 81 hingga 82 suratul Waqiah. Inilah ungkapan orang-orang Quraisy yang menyebabkan suratul Waqiah turun. Mulut mereka celupa, tetapi Allah mendidik Nabi bersabar. Hadapi mereka dengan hujah, dan hujahnya adalah suratul Waqiah. Allah rakamkan ucapan mereka, iaitulah afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ayat 2 ni, dua ayat ni menunjukkan situasi orang-orang kafir yang menyebabkan suratul Waqiah diturunkan. Nabi sudah berdakwah tahun yang ke-8, tahun yang ke-9. Ini tempoh lebih kurang penurunan suratul Waqiah. Ya, maknanya Nabi dah berdakwah 8 tahun, 9 tahun. Mereka ni buat dek, memekakkan telinga. Lalu Allah mengatakan perangai mereka, afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Patutkah mereka ini mengambil sikap mudhinun? Mudhinun ni dia berasal daripada perkataan dahnun, dahana, bukan dahan pokok dia, adik. Dahnun artinya minyak. Okey, minyak digunakan untuk apa? Minyak digunakan untuk memasak. Sesuatu yang keras bila dimasak dengan minyak akan menjadi lembut. Ya. Jadi itulah gambaran kepada sikap mereka. Berita itu berita besar.
berita tentang kiamat, berita tentang neraka, berita tentang akhirat adalah berita besar. Tetapi mereka ini telah meminyakkan berita itu. Tak tahulah kamu faham ke tak? Mereka semua telah meminyakkan berita itu. Meminyaknya apa? Bukan maksudnya melembutkan benda keras, itu memasak. Tetapi memandang remeh. Itu terjemahan kata. Benda tu benda berat, tapi mereka pandang dengan penuh selamberok. Mereka menuduh Nabi sebagai pembawa berita yang tak apa-apa. Mereka menuduh Nabi gila. Ini makna mudhinun. Mereka memperlekeh dan memperleceh. Perumpamaannya begini, katakan tiba-tiba masjid UTM ni kebakaran, dan kebakaran tu dah masuk ke tahap bahaya, dan anda dalam dewan tak sedar. Tak ada seorang pun sedar kebakaran sudah merebak dekat atas bumbung sana. Mujurlah kebetulan makcik cleaner perasan dekat luar sana. Makcik cleaner tu telefon bomba. Dan bomba selepas setengah jam baru sampai. Kebakaran makin merebak. Anda terus selesa mendengar ceramah suratul Waqiah. Tiba-tiba bomba tu masuk. Akhirnya bomba yang lengkap beruniform masuk dalam masjid mengumumkan, tuan-tuan, keluar sekarang, exit kecemasan kat situ, keluar sekarang. Tetapi dalam dewannya ada seorang nama Quraisy. Tak nak dengar. Peduli apa? Jangan peduli. Dia pelawak sebab kita tak nampak kebakaran tu. We cannot believe it until we see it. Itu prinsip seorang lelaki yang bernama Quraisy. Mana ada kebakaran, kita tak nampak pun, dia pelawak. Orang yang waras bila tengok orang tu pakai uniform merah, maka dia faham orang ni ada tauliah. Dia diiktiraf sebagai bomba. Walaupun dia cakap ada kebakaran kamu tak nampak, tetapi kamu memilih untuk percaya. Lalu bila kamu percaya, kamu bertindak. Tak ada guna percaya kalau tidak bertindak. Bila kamu percaya, kamu bertindak keluar. Dan bila kamu keluar, kamu selamat sebenarnya. Yang Quraisy itu sebenarnya seperti kucing. Sebab antara yang tak keluar daripada masjid ni kucing. Sebab kucing punya prinsip pun sama. We cannot believe it until we see it. Kita tak boleh percaya selagi kita tak nampak. Jadi jangan jadi kucing lah. Jangan jadi Quraisy. Ya, yang mempunyai perangai seperti binatang, iaitu tidak percaya melainkan bila sudah nampak. Kucing bila nampak kebakaran baru dia lari. Selagi tak nampak dia tak lari. Jadi kenapa kita memilih untuk jadi binatang? Na'udzubillah. Jadi saya harap perumpamaan itu difahami bagi menggambarkan ayat ini. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kami terus menerus memberikan kamu rezeki. Dan cara kami beri kamu rezeki, sepatutnya kamu fikir dengan mendalam. Cara kami beri rezeki, afara'aitum ma tahruthun, afara'aitum ma tashrabun, afara'aitum ma. Allah bertanya balik, proses kamu perolehi makanan kamu tu, kamu tak fikir ke? Kamu makan buah contohnya, itu rezeki aku, kata Allah. Buah tu datang daripada pokok. Pokok berasal daripada benih yang kamu tanam dalam tanah. Benih tu tak ada apa-apa, kamu usaha tanam saja bawah tanah. Siapa yang menyebabkan benih tu tumbuh jadi pokok dan berbuah? Kami yang datangkan air hujan. Hujan tu takkan sampai ke tanah kamu kalau kami tak datangkan angin. Kami yang atur angin, kami yang atur hujan, kami atur segala-galanya. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Macam mana kami bagi rezeki kat kamu sudah boleh menunjukkan kehidupan selepas kematian? Tanah tu mati, tapi bila hujan datang, tanah tu hidup. Dan kamu dapat memetik buah daripada tanah yang hidup tersebut. Jadi seharusnya kamu berfikir, macam mana peristiwa kematian yang ada kehidupan selepas kematian sebenarnya berlaku setiap hari di sekeliling kamu. Tetapi mereka tidak berfikir, tukadzibun. Jadi itulah ya, dua ayat yang menunjukkan sirah di sebalik surah. Berkata pula Sa'id Hawa rahimahullah dalam Al-Asas fi Tafsir, dia kata begini,
Suratul Waqiah ini ada 2 ayat dalam suratul Baqarah. Kalau kita nak faham, dia cerita pasal apa? Sebab saya yakin ada kalangan anda yang tidak pernah mendengar ceramah tentang suratul Waqiah dan barangkali tidak pernah membaca suratul Waqiah. Walaupun saya yakin majoriti pernah membaca suratul Waqiah, tetapi ini adalah pengetahuan baru untuk kamu. Syekh Hawa ni dia menulis tafsir yang mana dia berpendirian dan berpandangan 112 surah selepas suratul Baqarah adalah dirumuskan oleh suratul Baqarah. 112 surah selepas suratul Baqarah adalah huraian kepada suratul Baqarah, kerana suratul Baqarah adalah huraian lengkap kepada suratul Fatihah. Jadi apa juga surah yang ada di dalam Al-Quran telah dirumuskan oleh suratul Baqarah. Jadi persoalan timbul, 2 ayat, suratul Waqiah ini kat mana conclusion dia ustaz? Cuba ustaz bagi tahu suratul Waqiah ni cerita pasal apa dalam hanya 2 ayat sahaja. Lalu Syekh Hawa mengatakan ayat 28 dan 29 adalah merumuskan suratul Waqiah. Mari kita lihat. Sebab kita tak banyak masa tuan-tuan, so kita hanya boleh faham kesimpulan-kesimpulan penting daripada suratul Waqiah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu tergamak kufur kepada Allah padahal dahulunya kamu mati belum lahir. Kemudian kami hidupkan kamu, kami lahirkan kamu. Setelah itu kami matikan kamu. Kemudian kami hidupkan kamu semula bagi menghadapi akhirat. Akhirnya kamu akan dikembalikan kepadanya. Saya nak tanya anda, betul tak ini antara isi kandungan terpenting suratul Waqiah? Jawapannya ya. Kerana di dalam suratul Waqiah ada babak kematian. Apa berlaku bila seseorang sakaratul maut? Suratul Waqiah menerangkan. Di dalam suratul Waqiah ada babak apa berlaku ashabus shimal. Jadi apa cerita lepas kami mati? Summa yuhyikum, summa yuhyikum. Apa ceritanya? Suratul Waqiah menghuraikannya. Okey, ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang menjadikan segala-galanya di atas muka bumi ini kepada kamu. Kemudian dia menuju dengan kehendaknya ke arah langit itu. Lalu dijadikan langit itu 7 petala yang sempurna. Dan dia maha mengetahui akan segala sesuatu. Ayat 29 ni nak cerita pasal nikmat yang Allah berikan kepada manusia di atas muka bumi. Betul tak? Itu bahagian kedua suratul Waqiah. Selepas bahagian pertama cerita pasal syurga dan neraka. Ya benar. Kalau anda perhatikan, Allah cerita mengenai nikmat-nikmat yang Allah kurniakan di atas muka bumi. Iaitulah afara'aitum ma tumnun, afara'aitum ma tahruthun, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, afara'aitumun nar allati turun. Jadi Allah cerita pasal bercucuk tanam, Allah cerita pasal air minuman, Allah cerita pasal api untuk memanaskan badan. Itulah semuanya lakum ma fil ard. Jadi ini adalah ilmu untuk kamu. Salah satu tafsir yang boleh kamu faham sinopsis Al-Quran adalah tafsir Syekh Hawa. Dia merumuskan Quran dengan suratul Baqarah. Baik, seterusnya. Berat sangat ke adik-adik? Tak berat ya? Alhamdulillah. Kalau berat sangat tandanya tidurlah. Begitu. Buat berat sangat sampai tidur. Jadi kamu tak tidur lagi, alhamdulillah. Jangan risau, kejap lagi saya akan lebih permudahkan. Baik. Satu lagi ulama yang bagus ya untuk kita rujuk. Beliau bernama Syekh Amin Ahsan Islahi rahimahullah. Penulis satu kitab tafsir yang bernama Tadabburi Quran dalam bahasa Urdu. Ya, tapi telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, alhamdulillah. Beliau adalah murid kepada Abdul Hamid Al-Farahi, seorang mufassir hebat daripada tanah Syahrukh Khan.
Tanah India, Al-Farahi. Murid kepada Farahi ini namanya Islahi. Dia kata begini, Suratul Waqiah adalah surah yang berada di dalam kumpulan yang ke-6 Al-Quran. Kumpulan yang ke-6 di dalam Al-Quran bermula daripada Suratul Qaf, surah yang ke-50. Boleh nampak tak? Surah Qaf. Dan kumpulan yang ke-6 dalam Quran ini, kumpulan surah-surah, kumpulan yang ke-6 surah Qaf, dia berakhir dengan surah Madaniyah, surah At-Tahrim ayat 66. Surah yang ke-66. Nampak tak? Kumpulan-kumpulan Al-Quran ini dia bermula dengan surah Makkiyah dan berakhir dengan surah Madaniyah. It's okay. Saya nak mudahkan anda. Siapa baca buku saya Kompas, dia boleh faham apa saya cakap ni. Tapi nak bagi tahu anda, Islahi mengkaji surah Qaf, Ad-Dhariyat, At-Tur, An-Najam, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Ini adalah 7 surah Makkiyah. Kemudian datang Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyar, Al-Mumtahanah, As-Saf, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq dan At-Tahrim, dan 10 surah Madaniyah. Beliau mendapati surah-surah ini, Makkiyah sampai Madaniyah, mempunyai satu tema yang konsisten, iaitulah menerangkan tentang Maliki Yaumiddin, menegaskan tentang akhirat. Lihat saja suratul Qaf menyebut tentang 2 malaikat menunggu setiap orang yang mengalami sakaratul maut. Suratul Qaf cerita pasal sakaratul maut. Dan suratul Tahrim, surah akhir sekali dalam kumpulan yang ke-6, cerita mengenai keadaan neraka yang malaikat-malaikatnya menjaganya dengan sangat bengis. Jadi kalau itulah surah pertama cerita pasal alam barzakh, dan surah terakhir cerita pasal neraka, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, suratul Tahrim, maka fahamlah anda, surah-surah yang ada dalam kumpulan ini banyak memainkan peranan menghuraikan Maliki Yaumiddin, akhirat, 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 akhirat. Jadi satu perkara penting saya kena beritahu pada malam ni, bila kita baca ayat-ayat pasal syurga atau ayat pasal neraka, kita jangan sekali-kali anggap itu adalah cerita yang diramalkan akan berlaku oleh Allah. Cerita akhirat bukan ramalan. Akhirat dalam Quran adalah pemberitahuan yang benar dari masa depan. Seorang pensyarah, dia boleh meramalkan ke tidak prestasi seorang pelajar, keputusan seorang pelajar? Jawapannya ya, sekiranya pensyarah berkenaan berpengalaman lama dalam dunia pensyarah, katakan 20 tahun, 30 tahun. Jadi tengok sahaja air muka pelajar tu semasa belajar, dia sudah boleh memberikan firasat. Kamu ni selalu duduk depan ni, datang pula awal, jadi saya ni meramalkan kamu ni fall flat, insya-Allah. Saya dah banyak pengalaman dah, banyak pengalaman mengajar. Kamu nak jumpa saya pukul 10 pagi, 9.50 dah terpacak kat bilik saya, masya-Allah. Ini memang saya dah banyak pengalaman dah, confirm lah ciri pelajar yang akan dapat anugerah dekan, insya-Allah. Sebab saya ada pengalaman ya menjadi penyelia. Ya bukan saya, ini contoh. Saya ada pengalaman ya 20 tahun mengajar. Dan pensyarah juga boleh memberi firasat. Kamu ni kalau masa saya mengajar, kamu main phone, kamu pula suka duduk belakang, dan kamu selalu datang lambat, percayalah, kamu akan gagal dengan subjek saya ni. Saya ada banyak pengalaman pun. Ciri-ciri kamu ni ciri-ciri orang-orang terdahulu.
Jadi apa yang saya nak kata, pensyarah dia boleh tak meramal? Ya. Dia boleh tak memberikan firasat? Ya, kerana dia ada pengalaman. Tetapi adakah ramalannya, firasatnya 100% benar? Belum tentu. Belum tentu. Jadi Allah bila mengemukakan sesuatu tentang masa depan, dia bukan firasat. Allah bukan makhluk. Allah bukan pensyarah. Laisa kamitslihi syai'. Bila Allah memberitahu sesuatu tentang masa depan, itu bukan meramalkan. Ia adalah berita yang benar dari masa depan yang diawalkan pemberitahuan menerusi Quran. Tak ada buku lain membocorkan tentang masa depan kecuali Quran. Jadi bila kita membaca ayat-ayat tentang masa depan, iaitulah cerita syurga dan cerita neraka, maka jangan kamu sekali-kali menganggap ia hanya sekadar satu bentuk makluman tentang apa yang bakal berlaku yang barangkali berstandard ramalan. No. Kita kena ingat, masa depan adalah makhluk. Kerana masa adalah makhluk, Allah buat masa sebelum Allah buat langit dan bumi. Dalil surah As-Sajdah. Imam akan baca subuh esok. Allah mencipta langit bumi dan apa antara keduanya selama berapa hari? 6 hari. Maka persoalannya adalah, Allah buat langit bumi dulu ke Allah buat masa? Pastinya Allah buat masa dulu, sebab itu mengambil masa 6 masa. Tetapi adakah Allah memerlukan masa untuk menciptakan langit dan bumi? No. Allah boleh mengumumkan kun fayakun, maka jadilah langit dan bumi. Tak memerlukan masa. Tetapi Allah ada sebab mengumumkan dalam surah As-Sajdah, sebenarnya penciptaan langit bumi dan apa antara keduanya telah mengambil 6 masa. Artinya masa telah dicipta. Dan sebentar lagi pun kamu akan baca surah yang Allah bersumpah dengan masa. Wal asri. Maknanya masa itu makhluk. Takkan Allah tunduk pada makhluk. Takkan Allah terikat dengan makhluk. Takkan Allah tak tahu masa depan. Allah tahu masa depan. Sebab itu, idza syamsu kuwirat, kita ambil contoh mudah. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Saya nak tanya anda, adakah sekarang matahari telah digulung? Ya? Belum. Matahari terang benderang. Tetapi keterangan Quran surah At-Takwir menunjukkan sebenarnya terjemahan yang betul apabila matahari telah digulung. Kerana kuwirat adalah fi'il madhi mabniyu lil majhul bagi orang yang belajar bahasa Arab, iaitulah matahari telah digulung. Tetapi anda bila melihat matahari pagi esok, matahari belum digulung. Jadi kenapa Quran kata matahari telah digulung? Past tense. Bukankah anda akan menghadapi satu masalah? Quran tak benar ni. Sepatutnya Quran kata matahari bakal digulung, matahari akan digulung, menggunakan fi'il mudhari', jangan gunakan fi'il madhi. Kerana sebenarnya matahari telah digulung dalam pengetahuan Allah. Allah telah melihat matahari itu telah digulung. Baki lagi kamu yang belum nampak matahari itu digulung. Kerana kamu sedang tunduk kepada satu makhluk namanya masa. Allah tidak tunduk kepada makhluk yang bernama masa. Dalam pengetahuan Allah, Allah sudah melihat siapa yang berada dalam neraka. Tetapi sekarang neraka belum ada penghuni. Tetapi Allah Azza wa Jalla, dia sudah mengetahui antara yang berada dalam neraka Abu Lahab. Itu bukan ramalan, itu berita yang pasti akan berlaku. Tetapi anda tak boleh kata Allah yang menyebabkan Abu Lahab masuk neraka. No. Anda kena kata Abu Lahab memilih ke neraka, tetapi Allah sudah lama mengetahui dia memilih untuk ke neraka. Itu cara kita faham. Terbukti sebaik saja turun suratul Masad,
15 tahun Allah Ta'ala bagi peluang kepada dia untuk bertaubat dan membuktikan Quran salah. Quran boleh dibuktikan salah jika Abu Lahab syahadah. Betul tak? Betul tak? Ini Quran salah ni. Buktinya adalah, mari semua orang-orang Quraisy lihat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nah, sekarang saya Muslim, takkan saya masuk neraka, maka Quran ini salah, Quran ini ciptaan Muhammad. Boleh tak Abu Lahab sebaik saja turun suratul Masad, dia membuktikan Quran salah dengan bersyahadah? Boleh. Iaitu bila dia beriman, takkan masuk neraka kalau beriman. Jadi macam mana Quran cerita pasal aku dalam neraka? Jadi ramalan ni salah. Tetapi sebenarnya surah tu bukan ramalan, dek. Surah tu turun kerana nak bagi tahu Allah mengetahui di mana kita berada. Semuanya dalam pengetahuannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Surah ayat kursi. Dia tahu benda kat depan mereka namanya akhirat. Dia tahu benda yang berlaku di belakang mereka namanya sejarah nenek moyang mereka. Allah tidak tunduk kepada masa. Dia tahu apa akan berlaku pada anda pukul 10 malam ni. Dia tahu apa akan berlaku pada anda 1 minggu lagi. Dia bukan meramalkan, semuanya sudah dalam pengetahuan dia. Tetapi bukan Allah menyebabkan Abu Lahab ke neraka. Buktinya apa? Allah cipta malaikat rakib atid untuk apa? Kalau kita dah ditakdirkan ke neraka atau ke syurga, untuk apa ada malaikat 2? Bagi jawapan. Kalau saya dah diciptakan untuk ke neraka atau ke syurga, maka for apa saya hidup ada 2 malaikat catat? Kalau 2 malaikat catat baik, catat buruk, dan tiba-tiba keputusan di akhirat bertentangan dengan catatan malaikat, maka baru benarlah kita memang sekadar pawn in the game. Just kena patuh saja kepada ketentuan Tuhan. Tuhan telah menentukan kita kesudahannya, lalu tak ada faedah kita hidup, kerana kita sudah disebutkan kesudahan kita. Kita sudah ditentukan tempat di neraka dan di syurga. Maka buat apa kita hidup? Just life must go on. Hati-hati, ini namanya pemikiran Jabariyah. Dia satu akidah yang berbahaya. Jaga-jaga. Jadi 2 malaikat ni berfungsi untuk apa? Untuk membuktikan, bukan kami, yakni Allah yang menetapkan kesudahan kamu di sana di sini. Kamu yang memilih untuk ke neraka kerana bukti catatan amalan kamu terbukti. Kamu tidak pernah bertaubat, kamu kekal bermaksiat. Ini bukti. Ataupun kamu ke syurga bukan sebab ketentuan Allah. Kamu ke syurga kerana malaikat membuktikan dalam catatan ini dia selalu buat baik. Dia selalu buat baik. So you deserve syurga, you deserve neraka. Kami memberikan kamu pilihan. Kamu yang memilih. Tetapi Allah bukan malaikat. Allah bukan makhluk. Dalam pengetahuan Allah, kesudahan kita semua. Maka jangan masuk campur urusan Allah. Fokus kepada tujuan kita diciptakan, iaitu untuk memilih ketaatan atau kemaksiatan. Yang penting sangka baiklah pada Allah. Dia Maha Pengasih. Dia tidak ciptakan kita untuk ke neraka. Dia ciptakan kita dengan segenap potensi untuk ke syurga. Masakan tidak, ayah bonda kita pun diciptakan di syurga, meskipun tujuannya adalah untuk memimpin dunia. Jadi, sebagai contoh lebih mudah faham, malam Jumaat kita baca suratul Kahfi, ada babak Musa bertemu dengan Khidir. Tuan guru, saya mahu belajar daripada Tuan guru Khidir, kerana Allah kata Tuan guru ada pengetahuan yang saya tiada. Benarkan saya berguru dengan Tuan guru? Just biarkan saya follow Tuan guru. Lalu Khidir berkata alaihi salam, kamu akan gagal bila bersama dengan saya. Kamu takkan sabar bila bersama dengan saya. Musa menganggap itu ramalan. Musa menganggap itu firasat seorang guru yang barangkali boleh tersalah. Tuan guru, saya akan buktikan Tuan guru salah. Saya pasti bersabar insya-Allahu sabira wala a'silaka amra. Lalu Khidir kata tak apalah, marilah kalau gitu kan. Mari follow kita. Checkpoint pertama Musa gagal bersabar, checkpoint kedua Musa gagal bersabar, checkpoint ketiga Musa gagal bersabar. Nah, terbuktikan Khidir benar. Maka persoalan timbul, Khidir membuat ramalankah atau Khidir menerima wahyu daripada Tuhan yang menguasai masa depan? Wa 'allamnahu min ladunna ilma.
Khidir bukan membuat ramalan atau firasat. Khidir hanya memberitahu apa daripada masa depan yang Allah beritahu. Katakan detik pertemuan Musa dengan Khidir jam 12.30 hari. Pukul 12.30 hari itulah dia meminta izin untuk berguru dengan Khidir. Tetapi Allah beritahu pada Khidir pukul 12 tu, Musa, pukul 5 kamu akan gagal. Ketiga-tiga checkpoint. Musa tak boleh percaya, sebab dia anggap ini seperti sekadar firasat. Tetapi sebenarnya Khidir hanya memberitahu cerita yang pasti daripada masa depan. Surah Ar-Rum bila turun kepada Nabi, surah ini turun ketika Romawi kalah. Romawi kalah teruk di hadapan Parsi. Tiba-tiba surah Ar-Rum turun kata Romawi akan menang balik insya-Allah. Jadi Nabi bila sampaikan surah Ar-Rum, orang-orang Quraisy gelak ketawa, ha 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 ha. Sebab dia kata, kamu ni tak tahu perkembangan ke apa? Kamu ni dah tak ada modal ke nak beri motivasi kepada para sahabat kamu? Kamu tak baca FB ke? Tak baca Malaysia Kini ke? Romawi dah kalah. Kenapa cari juga modal untuk beri motivasi yang kononnya Romawi akan menang balik? Pira, kawan kami Parsi dah menang, okey? Dan kawan kamu Nasrani di Romawi kalah. Jangan pandai-pandai nak buat cerita mereka akan menang balik. Jangan nanti climax. Nabi bertenang menghadapi mudhinun. Mereka meremehkan berita daripada masa depan. 5 tahun selepas turunnya surah Romawi, apa berlaku? Romawi menang balik. Masa ni Quraisy baru teringat kebenaran Muhammad. Dan masa ni para sahabat menangis bila Nabi baca balik surah Romawi, kerana mereka teringat Allah, masa surah ni turun pada Nabi kita, kita hanya boleh yakin sahaja. Tetapi 5 tahun selepas surah Rum turun, menjelang perang Badar, terbukti Romawi telah menang semula ke atas Parsi. Dan berita itu menyebabkan para sahabat menangis gembira kerana menginsafi benarnya Quran bila berbicara tentang masa depan. Jadi bila kamu baca suratul Mulk sebelum tidur, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dihumban ke dasar neraka, mereka akan ditanya, adakah pernah datang kepada kamu pemberi peringatan? Lalu mereka berkata, benar, pernah datang kepada kami pemberi peringatan, maafkan kami, terimalah taubat kami. Lalu Allah tidak mendengar rintihan mereka dan menghumban mereka ke dalam neraka. Bila kita baca ayat tu, jangan dalam fikiran kamu ia bakal berlaku dan ia berlaku pada orang kafir. No. Ayat tu sebenarnya sudah berlaku dalam pengetahuan Allah. Yang kita kena risau, takut ayat tu cerita pasal aku. Mujurlah Allah tak sebut nama aku dalam ayat tu. Kerana belas kasihan Allah, Allah hanya sebut nama Abu Lahab saja dan isterinya. Alhamdulillah. Tapi barangkali yang dihumban itu adalah aku. Maka jadilah kita seperti Sayyidina Umar. Baca ayat neraka, dia berhenti sekejap, dia baca doa, Allah jauhilah aku daripada neraka wahai Allah. Umar, tuan-tuan, lepas baca suratul Munafiqun, dia pergi tanya Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah ni SU Nabi SAW, SU sulit Nabi SAW. Dia telah menyenaraikan nama-nama yang Nabi sebut munafik. Umar pergi tanya Huzaifah, ada tak nama aku dalam senarai munafik tu? Itu Umar. Kita baca surah munafik, nak munafikkan orang. Umar baca suratul Munafiqun, pergi tanya Huzaifah, ada tak nama aku dalam senarai tu? Aku risau. Bila kita baca ayat syurga, barangkali yang Allah sebut sedang menikmati minuman yang disediakan oleh wildan mukhalladun, mudah-mudahan aku wahai Allah. Lalu jadilah anda seperti Umar. Lalu ayat surga, berhenti sekejap, angkat tangan, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ni cara orang tadabbur, bukan nak kejar habis cepat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berpesan kepada kita, beri perhatian, yang pesan pada kita ni orang yang dibelasah kerana membacakan suratul Rahman di makam Ibrahim. Suratul Rahman, Ibnu Mas'ud
dia baca suratul Rahman di hadapan orang-orang Quraisy. Dan dia membayar harga yang mahal. Suratul Rahman tak ada pun sebut mengenai perkara-perkara yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy pedas telinga. Suratul Rahman sangat santun, sangat lembut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi setara lembut suratul Rahman tu pun Ibnu Mas'ud kena belasah. Ibnu Mas'ud berpesan kepada kita yang insya-Allah lah tak akan dibelasah kalau baca Quran. Biar kami as-sabiqun as-sabiqun kena belasah. Yang penting umat Muhammad selepas kami dapat menerima Quran hasil perjuangan kami. Ibnu Mas'ud kata la yahummukum akhir surah. Janganlah kamu baca Quran kejar cepat habis. La yahummukum akhir surah. Jangan kamu baca satu surah yang kamu kejar adalah tamat cepat. Sebab sikap para sahabat adalah mereka kerap berhenti pada ayat-ayat yang mereka benar-benar terasa dalam hati. Baik. Sekarang kita pergi kepada isu seterusnya, iaitulah mengapakah surah ini selepas suratul Rahman menurut As-Suyuti dalam kitabnya Tanasub As-Suwar, Asrar fi Tanasub As-Suwar. Dia kata hadhihi surah kal muqabalah li tilka surah yakni Ar-Rahman. Maknanya apa? As-Suyuti mendapati suratu Al-Waqi'ah punyai flow yang terbalik kepada flow suratul Rahman. Dengar elok. Sesiapa baca suratul Rahman, perkara pertama sekali dia akan jumpa adalah keagungan Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Betul? Ingat, nombor satu keagungan Quran. Yang kedua, cerita mengenai alam. Nombor dua apa dia? Alam. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Apa lagi? Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Kan? Alam.